Dalam situasi seram sejuk tu, Su hanya tertunduk diam. Mat cuba pegang bahu Su, tapi tiba-tiba Su mendongak. Wajahnya nampak bengis dan berubah jadi hodoh dengan mata putih tanpa anak mata hitam. Bahagian bawah dagunya merah macam baru dibakar. Su bersuara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 3 kisah seram pendek dari Abang Gani. Kisah tentang bidan siam, minyak pengasih dan puaka lombong tinggal. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dilema dan syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kali ini Abang Gani cerita tentang kisah bidan siam berbangsa Melayu. Asal orang Perlis berkahwin dengan orang kampung Abang Gani . Walaupun dikenali dengan nama bidan, tapi seingat Abang Gani, dia tak pernah bidankan mana-mana kelahiran pun. Kerjanya lebih kepada seorang bomoh. Dia memang terkenal. Setiap hari ada saja orang datang berubat dengan dia. Berbilang bangsa datang, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kebanyakannya orang luar lah. Bidan ni walaupun umur dah 70-an, tapi suaminya baru berumur 27 tahun waktu tu. Suami dia kawan Abang Gani. Masa tu umur Abang Gani sekitar 20-an. Tapi suaminya bagi tahu orang kampung yang bidan tu maknya, bukan isterinya. Mungkin sebab malu, sebab jarak umur antara mereka jauh sangat. Nama suami bidan tu Abang Mael. Jarak antara rumah Abang Gani dengan rumah bidan tu lebih kurang 100 meter. Rumahnya rumah lama, bertiang kayu, dindingnya daripada buluh batak zin. Dari rumah Abang Gani nampak jelas rumah Abang Mael tu. Pada malam-malam tertentu, biasanya waktu-waktu bulan mengambang lah, Abang Gani selalu nampak bidan tu menurun atau buat ritual dari tingkap bilik dia. Dalam samar cahaya lilin di bilik bidan tu, Abang Gani nampak bidan tu pegang dan mengulik mayang pinang sambil tubuhnya berlenggang-lenggok ikut alunan mentera yang dibacanya. Rambutnya panjang menggerbang dan seakan keras macam dawai. Matanya kelihatan merah bercahaya bila dipadankan dengan wajahnya yang hitam tu. Abang Gani tak faham apa yang dibacanya. Sesekali dengar macam bacaan ayat Al-Quran dengan tajuk yang berterabur. Sesekali dengar macam bahasa Siam. Sesekali dengar macam bahasa Melayu petani yang pekat pelatnya. Ada ketikanya bidan tu akan menyeringai dan ketawa sambil berkata, "Ya mula mari cepat, aku panggil masuk mari. Aku hidang nasi pula, ayah panggil darah sebaka. Hampir sejam, bidan tu mengulik mayang pinang dan pusing-pusingkan kepalanya. Makin lama makin legat. Asap dari bekas perasap naik menyelubungi wajahnya. Dari rumah Abang Gani dapat hidup bau kemenyan yang agak kuat. Mungkin dia tengah buat upacara perubatan, sebab siang tadi Abang Gani nampak ada beberapa orang datang ke rumah dia. Mereka datang dengan hajat dan bawa barang-barang yang diminta. Kemudian pulang tunggu di rumah. Malamnya pula bidan tu akan buat upacara rawatan. Macam itulah selalunya. Suatu hari bidan tu keluar daerah untuk beberapa hari. Mungkin dijemput pergi berubat dekat tempat lain. Suami bidan tu Abang Mael
ajak Abang Gani dengan sepupu Abang Gani ni bernama Umar tidur dekat rumah dia. Satu perkara yang Abang Gani kurang selesa dengan Abang Mail ni ialah dia ada penyakit telinga yang menyebabkan nanah kuning kehijauan yang pekat sentiasa mengalir keluar dari telinga kanan dia. Setiap kali lepas dia pinjam topi keledar, Abang Gani terpaksa rendam topi keledar tu dengan serbuk pencuci. Malam tu, lebih kurang pukul 9 malam, Abang Gani dengan Umar ke rumah Abang Mail, rumah bidan tu lah. Mulanya mereka berdua agak takut-takut nak masuk ke kawasan rumah tu sebab mereka pernah nampak beberapa makhluk kecil sebesar botol kicap dengan wajah yang sangat hodoh, rambut panjang cecah tanah dengan taringnya yang menjulur keluar, berkeliaran dekat halaman rumah dia. Makhluk tu macam jenglot. Kata orang-orang kampung pula makhluk tu adalah anak kerak belaan bidan tu. Abang Mail buka pintu dan bila tengok mereka berdua macam ketakutan dekat hujung halaman, dia pun bersuara, "Marilah, takut apa Demel tu, dah kenal korang dah." Mereka pun bergerak dan naik ke rumah Abang Mail. Suasana dalam rumah tu memang menyeramkan. Sebaik melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba suhu jadi sejuk hingga meremangkan bulu roma, ditambah pula dengan bau kemenian yang kuat. Mereka duduk di ruang tamu. Abang Mail hidangkan teh-o dengan cukuruk sejuk dan roti 4 segi. Bila Abang Mail ke dapur semula, Umar bersuara, "Cukuruk kosong je, nak cecah dengan apa? Kalau ada susu okey juga." "Tu kan ada susu." "Mana?" "Tu," jawab Abang Gani sambil tunjuk ke telinga dan tunjuk ke arah Abang Mail. "Nak tu muntah Umar. Sampai betul potong steam betul." Marah betul Umar sambil letak kecil kodok dalam pinggan semula. Umar faham susu yang Abang Gani maksudkan tu ialah nanah yang keluar dari telinga Abang Mail. Malam tu mereka bertiga berbuat agak lama. Abang Mail berceritalah tentang kisah kehebatan dia masa dekat selatan Thailand. Mereka berdua terpaksa dengar dengan penuh rasa bosan sebab semua orang kampung tahu Abang Mail ni memang kuat menipu. Kalau dengar cerita dia, langit pun boleh runtuh. Dekat pukul 12.30 malam, mereka pun nak tidur. Umar tidur tepi dinding sebelah kiri, Abang Mail tidur tengah. Abang Gani terpaksa tidur di sebelah kanan telinga Abang Mail setelah dia dengan Umar cabut undi. Umar tersengih je bila Abang Gani kena tidur sebelah kanan Abang Mail. Maksudnya semalaman lah Abang Gani terpaksa hidu bau nanah dari telinga Abang Mail. Bila mengiring ke kanan, Abang Gani terpaksa hadap telinga Abang Mail tu. Bila mengiring ke kiri, nampak bilik bidan tu. Sebab tempat mereka tidur tu dekat dengan bilik tu. Bila terlentang, nampak bumbung dengan alang-alang kayu yang melintang siur tu. Tak lama kemudian, Abang Mail dengan Umar berengkur. Tinggal Abang Gani yang masih terkebil-kebil lagi. Memang susah nak lena dalam suasana macam tu. Seram sejuk sampai meremangkan bulu roma. Mulanya Abang Gani tidur terlentang. Tiba-tiba dia nampak lembaga hitam dengan mata merah, rambut panjang bertinggi atas alang kayu sambil menyeringai. Bila Abang Gani kelip mata, lembaga tu hilang. Abang Gani terus ketakutan. Dia cuba kejutkan Abang Mail, tapi Abang Mail tidur mati. Abang Gani cuba kejutkan Umar pula, tapi Umar cuma merengus je dan teruskan tidur. Abang Gani bacalah beberapa ayat Quran yang dia tahu, tapi link hitam pukang jugalah. Akhirnya Abang Gani tidur mengiring ke kanan. Sekejap je dia tak tahan dengan bau nanah yang asyik keluar dari telinga Abang Mail. Abang Gani mengiring ke kiri pula menghadap bilik bidan tu. Dalam masa nak lelapkan mata tu, baru nak lelap mata, tiba-tiba pintu bidan tu terbuka dengan sendirinya. Mata Abang Gani terpaku ke dalam bilik dan nampak ada satu patung warna emas setinggi paras lutut. Dekat sebelah patung tu pula ada taik lilin yang sama tinggi dengan patung tu. Patung tu pakai mahkota macam mahkota Mak Yong tu. Lampu ayam terpasang dalam bilik tu menampakkan suasana yang sama-sama. Ada kotak hitam dekat penjuru bilik tu. Bagaikan dipukau, Abang Gani terus pandang je ke dalam bilik tu. Tiba-tiba muncul satu cahaya macam bola api. Bila bola api tu hilang, muncul satu susuk tubuh seorang perempuan tua dengan rambut yang mengerbang, mengurai, matanya merah, wajahnya hodoh dengan kedut seribu, duduk bersila menghadap pintu bilik. Walaupun wajahnya nampak lain, tapi Abang Gani kenal wajah tu. Itulah si bidan tua. Bidan tu menyeringai pada Abang Gani. Depan bidan tu ada bekas kemian yang dibakar. Hasilnya asap nipis dengan bau yang tengit. Tubuh Abang Gani terasa kaku.
menggigil dan berpeluh. Abang Ani terus pandang je. Kemudian bidan tu buka peti hitam dan keluarkan sesuatu macam janin bayi. Dia riba dan perasap janin tu dengan asap kemian. Lepas tu dia mandikan janin tu dengan cecair merah macam darah. Suaranya seakan berbisik, seakan menyanyi sebuah lagu dalam bahasa Siam. Tiba-tiba dia menyeringai pada Abang Ani dan berbisik, "Adik, mai masuk dalam ni. Mari tidur dengan mak." "Tidak, tidak, tidak!" Kemudian Abang Ani terasa badan dia digoyang dengan kuat. Bila Abang Ani buka mata, Abang Mail dengan Umar tengah pandang dia dengan keheranan. Abang Mail bertanya, "Kenapa dengan kau ni?" Aku nak balik. "Gila kau, dah pukul berapa ni?" Abang Ani tak menjawab. Dia bangun dan terus berlari keluar, terjun tangga dan lari tintang pukar, tinggalkan Abang Mail dengan Umar yang masih tercengang-cengang tu. Esoknya Abang Ani demam beberapa hari. Bila Abang Mail dengan Umar datang melawat, Abang Ani ceritakan apa yang terjadi. "Kau ni macam tak biasa pula. Takkan kau tak tahu mak aku tu?" kata Abang Mail. Lepas kejadian tu, Abang Ani tak berani tidur rumah Abang Mail lagi. Sekarang kejadian tu dah berpuluh tahun berlalu. Bidan tu dah meninggal dunia. Abang Mail pun dah berpindah entah ke mana. Tanah tu dah dijual dan bertukar tangan beberapa pemilik, tapi tak ada yang berani tinggal dekat situ. Rumah tu pun dah tak ada sekarang, cuma tinggal tapak je. Tahun 80-an, masa zaman remaja. Kisah ni tentang kawan sekampung Abang Ani yang mereka panggil Mak Remos. Mak Remos ni seorang remaja jiwang karat, sentimental dan kuat berangan. Dia jatuh hati dengan seorang gadis sekampung, cantik, Su namanya. Ayah Su ni berniaga barang runcit. Ada kedai yang bersambung dengan rumah. Selain barang runcit, ayah dia jual makanan, minuman macam laksa, rojak dan ais kacang, cendol dan sebagainya lah. Mak Remos ni memang angau habis dekat Su. Hampir semua jiran sekitar tahu yang Mak Remos ni angau dengan Su. Setiap hari dia akan melangok je dekat kedai Su. Bermacam cara dia cuba pikat, tapi Su tak layan sangat. Layan macam pelanggan je, tapi Mak Remos yang perasan lebih. Su minat dekat orang lain, seorang lelaki luar yang datang bekerja dekat situ. Lelaki tu agak segak dan bergaya orangnya. Selalu datang ke kedai Su naik motor RXS. Mak Remos peras menongging bila Su tak layan dia, tapi makin mesra dengan pemuda tu. Pernah juga Mat kena maki dengan Su beberapa kali, tapi Mat makin gila sampai unggut nak bunuh diri. Abang Ani kesian tengok si Mak Remos ni. Tapi yelah, kalau Abang Ani jadi Su pun, dia akan pilih lelaki tu. Sesekali lelaki tu datang naik Pajero, kereta company. Mak ayah Su pun lebih mesra dengan pemuda tu. Mat rasa peluangnya amat menipis. Suatu hari Mak Remos jumpa Abang Ani dan bersuara, "Malam ni temankan aku pergi kampung Tasik." "Pergi kampung Tasik buat apa?" "Temankan aku pergi rumah bomoh Siam dekat kampung Tasik tu. Aku nak minta minyak pengasih." Alang-alang dia dah hina aku. Abang Ani terdiam, tapi bagi pendapat Abang Ani, Su bukan hina apa pun, cuma dia tak suka dengan Mat je. Tapi bagi Mat, itu satu penghinaan. Malam tu Abang Ani terpaksalah teman si Mat ni ke kampung Tasik, naik motor Cup C70. Bila sampai rumah bomoh tu, ada beberapa ekor anjing menerpa dan menyalak. Seorang lelaki tua buka pintu dan pelawa mereka naik ke rumah. Lepas Mak Remos bagi tahu hajatnya, dipendekkan cerita, bomoh tu bagi sebotol kecil minyak pengasih, macam botol minyak atar, dengan syarat-syarat tertentu yang mesti Mat patuhi. Mat terima dan bagi pengeras. Kemudian mereka pun pulang dan sampai di rumah lebih kurang pukul 12.30 malam. Lepas hantar Abang Ani, Mat terus pulang ke rumahnya. Menurut cerita Mak Remos, masa dalam perjalanan dari rumah Abang Ani nak ke rumah dia, Mat terasa motornya berat sangat, macam ada yang membonceng dekat belakang. Suhu jadi sangat sejuk dengan tiba-tiba Mat terus rasa meremang. Kepalanya terasa kembang. Mat pandang ke arah side mirror motornya dan ternampak lembaga perempuan dengan pakaian serba putih yang agak lusuh dan berselut. Wajahnya nampak hitam, rambut panjang mengurai menutupi wajahnya. Nasib baik jarak rumah dia dengan rumah Abang Ani tak jauh sangat. Bila sampai dekat rumah, lembaga tu terus gaib. Mat terus menggigil.
lutut terasa lemah, nafasnya tersungap-cungap. Tiba-tiba poket seluarnya rasa panas. Cepat-cepat Mat seluk poket dan keluarkan botol kecil yang Bomoh Siam bagi tadi. Mat teringat pesan Bomoh tu, minyak tu tak boleh simpan dalam rumah, mesti ditanam di perdu pisang, takut disambar petir. Tapi masa tu dah lewat pagi, Mat tak berani nak pergi tanam benda tu dekat perdu pokok pisang belakang rumah dia. Gelap dan agak semak. Akhirnya Mat buat keputusan nak tanam minyak tu besok pagi je. Minyak tu Mat bawa masuk ke dalam bilik dan letak atas almari kecil dekat penjuru bilik. Lepas tukar pakaian, Mat minum kopi O sambil isap rokok, bersandar dekat katil dan renung ke arah botol tadi. Bau minyak tu agak hamis. Pesan Bomoh Siam tu, minyak tu mesti dicalit pada kulit si gadis tanpa dia sedari. Calit sikit je, asalkan kena kulit mangsa. Lepas calit minyak tu, Mat tak boleh jumpa Su dalam masa 7 hari. Itu pantangnya. Kalau langgar pantang, ilmu tu tak menjadi. Mat minum kopi seteguk sambil pandang je botol tu. Tiba-tiba dalam sama-sama cahaya lilin dekat almari tempat Mat letak botol tadi, muncul macam kepulan asap nipis berputar-putar. Lalu muncul kelibat seorang wanita berpakaian serba putih lusuh, bertumpuk darah dan tanah. Wajahnya amat pucat dan cengkung, matanya terbeliak ke atas, tapi hanya kelihatan mata putih je, tak ada anak mata. Rambutnya menggerbang menutupi sebahagian wajahnya. Mak Remos terpaku dekat tepi katil, tak mampu bersuara. Suasana terasa sunyi, suhu jadi sejuk, seluruh bulu romanya meremang, kepala terasa kembang. Mat tak boleh nak berdiri, seluruh badannya jadi kaku. Matanya hanya tertumpu ke arah lembaga tu. Kemudian lembaga tu mendongak ke atas. Bahagian bawah dagunya macam terbakar, mengalir keluar sejenis cecair macam minyak. Muncul bau hamis yang amat kuat. Tiba-tiba terdengar suara lembaga perempuan tu menangis teresak-esak dan mengerang kesakitan. Lembaga tu tadah minyak yang mengalir dari dagunya dengan tapak tangan sambil hulurkan tangannya menghampiri Mat. Mak Remos tak tahu nak buat apa. Dia cuba baca beberapa potong ayat-ayat Al-Quran yang diingat. Lembaga tu semakin hampir. Mat menjerit beberapa kali. Kemudian Mak Remos tak ingat apa-apa lagi. Mat cuma sedar lepas ibu dia renjis dan sapu air dekat muka dia. Lembaga tu dah tak ada. Mat tarik nafas lega. Tapi Mat tak ceritakan tentang minyak tu pada mak dan ayahnya. Mat cuma bagi tahu dia mimpi buruk je. Lepas kejadian tu, Mat nak buang minyak pengasih tu, tapi dia terasa rugi pula. Malam tu Mak Remos tak lena tidur sampai ke pagi. Bila hari dah cerah, Mat segera bawa botol minyak pengasih tu ke belakang rumah. Dia balut dengan kain dan tanam dekat perdu pokok pisang. Kejadian semalam membuatkan Mak Remos rasa takut sangat nak guna minyak tu. Kebanyakan minyak pengasih memang ada kadamnya, baik minyak senyonyong, minyak batu cenuai, minyak buluh perindu, apatah lagi minyak dagu. Minyak dagu diambil dengan cara melayur dagu orang mati dengan lilin hingga menitis minyak dari dagunya. Syaratnya kena buat seorang diri. Pergi gali kubur orang yang baru meninggal dunia dan baru dikebumikan. Lagi bagus kalau si mati tu seorang perempuan yang mati beranak sulung. Lepas kubur digali dan dibuka kain kafannya, mayat tu akan didudukkan. Lalu dagunya dilayur dengan api lilin hingga menitis minyak dari dagunya. Minyak tu akan ditadah dalam bekas. Kata Bomoh, masa minyak tu nak habis menitis, si mayat tu akan peluk orang yang melayur dagunya tu. Dan ada syarat dan perjanjiannya. Minyak tu dipuja sebelum dijadikan minyak pengasih. Orang yang terkena minyak tu akan jadi tergila-gila. Mat tahu minyak tu berpuaka, tapi demi cinta dia pada Su, dia sanggup hadapi apa saja. Petang tu Mat nekat. Dia sapu minyak tu pada duit shilling 50 sen dan pergi kedai Su. Tak ada pelanggan masa tu, cuma Su dengan mak dia je yang ada. Mat kena berhati-hati, jangan sampai silap orang. Dia akan beli sesuatu dan bayar guna duit tu pada Su. Jangan sampai mak Su yang pegang duit tu dulu. Kalau tersalah, mau heboh sekampung. Mat perhati dari jauh sebelum masuk kedai. Bila cuma tinggal Su seorang je yang jaga kedai tu, baru Mat masuk, beli sebungkus Maggi dan bagi duit yang disapu minyak tu pada Su. Su ambil duit tu dan masuk dalam laci. Mat rasa puas hati, kerjanya berjalan dengan lancar. Lepas tu syaratnya Mat tak boleh jumpa Su dalam masa 7 hari. Walaupun agak menyeksakan, tapi Mat kena jaga pantangnya. Mat tunggu je dekat rumah dengan penuh debaran. Menurut kata Bomoh, lepas 7 hari si gadis akan pergi ke rumah orang yang kena minyak
kenakan minyak pengasih tu padanya sambil menangis dan merayu-rayu dan tak akan balik ke rumahnya lagi. Si gadis akan terus merayu sampai dia dinikahi. Mat tersenyum bila bayangkan Su datang cari dia nanti. Tapi setiap malam Mat terdengar suara perempuan menangis dekat perdu pisang tempat minyak tu ditanam. Bila masuk tengah malam, suara tangisan tu semakin berdayu. Tapi Mat tak pasti semua ahli keluarganya dengar atau tak suara tu, atau cuma dia seorang je dengar. Mat rasa cuma dia je kot yang dengar sebab ahli keluarganya tak bercerita apa-apa pun. Hari terus berlalu. Mak Remus tunggu dengan sabar hingga malam ke-6. Waktu tengah malam, Mak dengar suara perempuan panggil nama dia dari luar. Mak tersentak. Suara tu macam berbisik dan terdengar sayu je. Su datang. Tapi baru 6 hari, kata bomoh lepas 7 hari. Mat bangun, berjalan ke pintu perlahan-lahan dan mengintai dari lubang pintu. Jantung Mat terus berdegup kencang. Su datang, pakai baju kurung serba putih dengan beg pakaian. Tapi kenapa wajahnya agak lain? Pucat macam mayat. Mungkin Su jadi macam tu akibat penangan minyak puaka tu. Mak terus buka pintu dan suluh ke halaman. Su pandang tepat ke arahnya. Mak terasa macam mimpi, tak tahu nak cakap apa. Perlahan-lahan Mat melangkah menghampiri Su dan bersuara, "Kenapa main malam-malam ni? Ada hal apa? Kenapa tak datang esok je?" Su tak menjawab, tapi dia renung tajam ke arah Mat. Suhu tiba-tiba jadi sangat sejuk. Suasana jadi sunyi sepi. Dari kejauhan terdengar bunyi lolongan anjing yang panjang dan sayup-sayup je. Su bersuara, Su sayang dekat Mat." Dalam situasi seram sejuk tu, Su hanya tertunduk diam. Mat cuba pegang bahu Su, tapi tiba-tiba Su mendongak. Wajahnya nampak bengis dan berubah jadi hodoh dengan mata putih tanpa anak mata hitam. Bahagian bawah dagunya merah macam baru dibakar. Su bersuara, "Bagi balik minyak aku, manusia celaka. Kau siksa roh aku untuk keinginan gila kau. Bagi balik minyak aku." Mak Remus terus menggeltar. Ternyata yang datang tu bukan Su, tapi kadam minyak pengasih tu. Mak terkaku, tak mampu bergerak. Dia hanya mampu perhati je makhluk tu. Lepas tu Mak terus pingsan. Pagi tu, masa nak bagi ayam makan, Mak si Mat ni jumpa Mat tersandar dekat perdu pokok pisang belakang rumah. Tubuh Mat terasa panas, matanya terbeliak, mulutnya tenganga dan keluar macam darah. Abang Gani pergi melawat Mat dan cuba bertanya apa yang berlaku, tapi Mat macam tak mampu bersuara. Nampak Mat macam berusaha dah nak bagi tahu sesuatu. Abang Gani baca ayat kursi, selawat dan tiup ke umbun-umbun Mat. Mat terus tersentak macam baru sedar dari mimpi. Dia terus berbisik pada Abang Gani, "Kau tolong buang benda tu. Aku tanam dekat perdu pisang dekat reban ayam belakang rumah, berbalut dengan kain putih. Tolong buangkan." Abang Gani cuma mengeluh panjang. Nak tak nak dia terpaksa tolong sebab cuma Abang Gani dengan Mat je yang tahu tentang kisah minyak pengasih puaka tu. Kisah ni berlaku di Hulu Perak pada tahun 1991. Abang Gani dengan 2 orang kawan dia masuk ke hutan ke kawasan Lombong biji timah tinggal. Biji timah dekat kawasan tu memang grade A, campuran biji emas. Sejak zaman British lagi, Lombong tu dah tak beroperasi lagi. Jalan nak ke sana dah ditutupi dengan hutan tebal. Dari jalan besar, mereka terpaksa redah hutan hampir 4 jam. Daki gunung dan lurah sambil bawa bekalan makanan untuk seminggu. Bila sampai sana, hari dah hampir senja. Mereka terus pasang kemah dan siapkan makan malam. Kawan Abang Gani yang bernama Din Panjang ditugaskan pergi cari kayu api untuk masak dan buat unggun api. Tak berapa jauh dari kemah mereka, tiba-tiba terdengar bunyi letupan kuat dan suara Din menjerit. Dia terpijak periuk api. Biasalah dekat Hulu Perak dulu memang banyak periuk api. Mereka bergegas ke arah Din dan tengok sebelah kaki Din dah putus hingga paras lutut. Din dah tak bersuara tapi nadinya masih ada lagi. Apa yang boleh mereka buat dalam hutan dengan hari yang dah nak senja macam tu? Hanya dapat ajar Din mengucap je. Beberapa detik kemudian, akhirnya Din meninggal dunia. Waktu tu memang dah nak gelap, apatah lagi dalam hutan.
Abang Gani dengan seorang lagi kawan dia bernama Man Torak berbincang. Mana mungkin dua orang yang nak bawa mayat keluar dari hutan dalam keadaan gelap macam tu. Perjalanan yang jauh pula tu. Akhirnya mereka buat keputusan Abang Gani keluar pergi dapatkan bantuan. Man kena tunggu mayat Din dalam hutan. Menurut cerita Man, lepas Abang Gani melangkah keluar, dia pangku mayat Din dekat atas riba. Waktu tu dah malam. Memang gelap lah, cuma diterangi unggun api. Tiba-tiba terdengar suara garau seakan berbisik, "Lepaskan mayat tu, bagi kami makan mayat tu." Muncul 3 lembaga dengan mata merah tersembul dan ada satu tanduk dekat dahi. Dari wajah mereka keluar ulat-ulat dari muka yang berongga-rongga tu, berbulu tebal dan agak tinggi. Lembaga-lembaga tu terus bersuara minta lepaskan mayat. Sesekali lembaga tu bercakap dalam bahasa yang tak difahami sambil renung tajam dengan mata merah tersembul menyeringai dengan taring atas bawah. Taring bawah seakan taring babi hutan jantan menjulur ke atas melepasi bibir atas. Man terasa macam berada dekat alam lain dan terus peluk mayat Din sambil baca ayat-ayat suci yang dia hafal. Tiba-tiba salah satu lembaga tu bersuara, "Manusia ceroboh, pandai-pandai nak curi harta kami. Masuk kampung orang pun tak bagi salam. Sebagai bayaran kami nak mayat tu." Man menggigil ketakutan, namun dia terus peluk mayat Din. Tiba-tiba lembaga yang di kedudukan tengah dengan matanya paling bersinar keluarkan seakan bola api menghala ke arah Man. Kemudian Man terus pingsan. Man tersedar bila terdengar laungan azan sayup-sayup dekat hujung telinga dan bunyi suara orang ramai. Terdengar juga bacaan ayat-ayat suci di telinganya. Perlahan-lahan Man buka mata. Keadaan masih gelap. Ada beberapa orang kampung mengerumuninya. Salah seorangnya Haji Ya. Sambil pegang kedua belah bahu Man, Haji Ya terus baca ayat-ayat suci. Man dapat dengar dengan jelas Haji Ya baca ayat kursi. Bila sampai ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ard, Man bagaikan tersentak dan baru sedar sepenuhnya. Ramai juga orang kampung yang datang. Semuanya pandang Man dengan keheranan. Apa taknya tubuh Man berubah jadi kembang macam badan ahli sumo. Mukanya bengkak dan bulat, matanya merah dan ada beberapa kesal lebam di tubuhnya. Pakaiannya cari-cari dan berselerakan merata tempat. Hanya tinggal seluar cerut dalam paras lutut yang biasa dia pakai untuk mendulang biji. Mana mayat Din? Semua tu tumpu pada Pak Long Deris, pak saudara Din. Kemudian suasana jadi kecoh semula. Baru perasan mayat Din dah tak ada dekat situ. Dah hilang. Cari cepat sebelum dibawa jauh, kata Haji Ya. Serentak orang kampung mula cari. Lampu suluh bersimpang siur menejah gelap malam tu, cari mayat si Din. Ada yang laungkan azan. Usaha mencari Din diteruskan sampai pagi, tapi mayat Din tak jumpa juga. Atas arahan Haji Ya, beberapa orang kampung tunggu dekat situ manakala yang lain bawa Man keluar dan buat laporan polis dekat balai polis. Lepas tu usaha mencari diteruskan, termasuk unit yang bawa anjing pengesan. Beberapa bomoh juga dipanggil untuk membantu. Setelah beberapa malam, kawasan tu bagaikan pesta. Malah ada yang ambil kesempatan jual kopi panas dan rokok batang. Usaha mencari diteruskan hingga berhari-hari, tapi tak jumpa juga mayat Din. Kehilangan Din secara misteri tu menyebabkan sukar untuk pastikan Din ni benar-benar dah mati atau belum. Tak dapat disahkan secara medik. Menurut cerita Man, sebelum dia tak sedarkan diri, dia nampak mayat Din jilat darah pada bahagian kakinya yang putus beberapa kali. Lidahnya panjang sedepa. Akhirnya setelah seminggu, orang kampung lakukan solat gaib untuk Din. Hampir sebulan kisah tu jadi bualan hangat penduduk kampung, hingga pada suatu hari seorang lelaki tua sekitar umur 70-an dari Patani, Selatan Tai, datang ke rumah Pak Long Deris. Mereka ada pertalian saudara, Tok Haji Moksin namanya. Lepas dengar kisah tu, Tok Haji Mohsin tawarkan diri untuk cuba membantu. Dengan persetujuan ketua kampung, Haji Mohsin pun dibawa masuk ke hutan tempat kejadian tu. Ramai juga orang kampung yang ikut. Mereka masuk awal pagi, berkemah dekat situ sementara tunggu waktu malam untuk Haji Mohsin lakukan upacara mencari mayat Din. Malam tu lebih kurang pukul 10 malam, Haji Mohsin mulakan upacara. Dia pakai serba hitam dengan selempang merah, bersila menghadap gaung yang dalam.
Keadaan agak cerah disebabkan unggun api yang agak besar dan dari cahaya lampu gasolin yang dibawa. Suasana sepi ketika Haji Mohsin mulakan upacara. Cuma suaranya seakan berbisik, namun kedengaran agak jelas dalam sepi malam tu. Lama juga Haji Mohsin bertafakur. Dia baca mentera yang tak difahami. Sekejap bunyi macam bahasa Arab, sekejap macam bahasa Siam tua. Tubuhnya seakan menggigil dan berpeluh. Akhirnya dia menoleh Pak Haji di belakangnya dan bersuara, kalau nak Din balik, mereka minta seekor kambing jantan sebagai ganti. Esoknya seekor kambing jantan dibawa ke situ macam semalam. Selepas pukul 10 malam, Haji Mohsin mulakan upacara bersila menghadap gaung sambil baca mentera yang agak panjang. Bawa kambing tu ke sini, kata Haji Mohsin. Kambing tu disembelih dan dicampakkan ke dalam gaung. Tak lama kemudian gaung tu macam terbakar dengan cahaya api yang terang. Segumpal bola api meluru dan terkena pada pokok jerai dekat sebelah kiri, tak jauh dari tempat upacara tu. Pokok jerai tu nampak menyeramkan dengan akar-akar berselirat dan bahagian bawah perdu berlubang macam mulut gua. Semua mata tertumpu pada pokok jerai tu. Kemudian Haji Mohsin bangun dan berjalan menuju ke pokok tu, diikuti Hajiah dan beberapa orang kampung. Tu, kata Haji Mohsin, tunjuk ke perdu pokok. Semua pandang ke situ dan ternampak satu rangka manusia dengan kesan darah dan nanah, dengan ulat-ulat yang keluar dari lubang mata. Pakaiannya carik dan sebilah golok bersarung kayu nangka warna kuning air. Abang Ani kenal susuk tu, Din. Alright, itu dia 3 kisah pendek dari Abang Gani. Kalau anda terhibur dengan kisah ni, lepas ni boleh tengok playlist Abang Gani ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.